Buat. Bah. Sagi dia main benda. InsyaAllah. Lagi Dr. Rahman bin Ahmad pada kita. Yang mana kita punya perbincangan, kalau kita tengok tajuk kita punya tamrin gitu. Islam bincang atau yang tamrin ini temanya. Kita tahu bahawasanya banyak cabaran ini untuk kekal relevan kan haji kita dengar haji Nasir tapi ada relevan kita tak boleh tentang tapi kita muhasabah kenapa mungkin bincang dalam cabaran kali ini perkembangan dengan kita dia tak kira sama ada benda baik positif atau negatif, kedua-dua sudut. Benda negatif tak usah sembang lah, macam benda baik itu macam-macam pendekatan individu, figure salahkan siapa tapi kita nak level yang akan acara ni pusingan kepada dua-dua panel. Kalau panel ketiga datang untuk mereka cakap tajuk apa dia kita kalau saya akan tuan dia yang pertama kita soalan kita discuss bersama dan benda ni insyaAllah kita boleh bawa dalam bengkel kita ke depan insyaAllah. Okey, saya tak mau melanjutkan bicara, saya terus kepada panel yang pertama dulu. Saya persilakan Datuk Ahmad Kasim untuk memulakan bicara, silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jawapan dia ada apa yang ada akaun TikTok. Belum kan? Apa ada akaun TikTok? Maka kata-kata saya dah bilang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tak aktif ada. Orang ni 12 orang dia ada akaun TikTok. Kita tengok sendiri siapa yang tak ada. Petak. Oh, tak. Sebentar, saya nak mulakan dengan satu ini ada kaitan dengan kalau kita bercakap dakwah,
masa depan. Kalau orang tak tahu pasal TikTok ni kawan, out of date lah. Tinggalan zaman. Tak kira lah, keluar lah. Sampai 12 orang. Ya, seperti mana kalau ukur tahap buta huruf. Tahap buta huruf ni, dia dulu-dulu ni, dia berarti tulisan Jawi. Berarti tulisan Jawi. Dia tak berarti Jawi. Sampai satu peringkat, dia tak berarti dia pakai Rumi. Apa yang tak berarti Rumi, itu adalah kalau dia berarti Jawi tapi dia tak berarti Rumi, tahu. Sampai satu peringkat, select komputer. Kalau dia tak berarti komputer, tak berarti Microsoft, dia tak berarti, dia adalah buta. Itulah dengan sini, siapa yang terus apa yang guna TikTok ni kalau buta huruf? Saya pun separuh. Ya. Apa yang membentuk pemikiran masa kini? Berjaya. Dia akan. Kalau kita bercakap soal dakwah, sejauh kita boleh membentuk di dalam kita menggunakan apa sahaja saluran untuk kita dakwah. Saya hantar buat Zoom. Satunya kalau dia tulis oleh dan kami dalam Sarawak sekarang yang membantu yang begitu isteri Imelda punya aku sekarang ni satu negatif dengan menggunakan media sosial, dengan menggunakan TikTok seramai 30 berapa orang? 32 orang pakar dia membentuk supaya kembali dan perkara ini sedang digunakan oleh UMNO Barisan Nasional. Boleh jadi bayangkan akhirnya dia menang. Kenapa? Dia berjaya membentuk sangat kita membimbangkan. Kenapa? Media ini boleh digunakan dengan cara yang media ini boleh digunakan dengan cara yang baik dan boleh digunakan dengan cara yang cukup.
kami bermuhasabah dalam kami berbicara dalam usaha kepada kaum tentang baik buruk, tentang baik buruk. Tapi kita nak cari kesimpulan. Sebab tu dia punya jurang penggunaan TikTok ini paling atas kan? Berapa bilion? Satu bilion lebih. Bayangkan hasil daripada ini yang dikehendaki oleh generasi apa saat 3 minit ke bawah 180 saat bawah Antara 60 saat hingga 180 saat dengan warna-warni macam-macam. Kalau orang baling tengok pun sekali terbeliak pergi mata. Nah, abang kata betapa menariknya dia. Tapi saya baru tahu bahawa TikTok ini berasal daripada China, betul kan? China. Tapi di China haram. Sebab apa? Dia tidak mahu ada orang lain membentuk. Sebab dia berbahaya. Tetapi ada kebaikannya, ada keburukannya. Bayangkan tuan-tuan, sekiranya kita bagi ruang dakwah, kita nak merubah masyarakat dengan kita menggunakan media sosial ni sangat efektif. Sebab itu kalau kita bercakap soal dakwah masa depan, saya bersetujulah dengan rumusan bengkel yang ditulis tadi. Semuanya bercakap soal era IT, era big data, era transformasi, era AI, artificial intelligence yang begitu hebat, yang begitu canggih, dan ini masa depan dakwah yang mesti kita kuasai. Sebab tu kadang-kadang walaupun kita kata yang geng-geng janggut ni kata tak boleh dah aku bagi orang-orang, tapi kadang-kadang we have no choice. Kita pun kena juga mengetahui sebab ini dakwah semasa yang mengharapkan perubahan zaman. Sebab tu kalau kita pandai, sebab media sosial ini tuan-tuan mempengaruhi, sangat mempengaruhi dalam bidang ekonomi. Kita tengok dan sebagainya, barang, kita menjual barang, taman, tapi elemen jadi sosial, politik, pendidikan dan juga ekonomi. Sosial perubahan perubahan timbalan presiden mengatasi lebih cepat. Sebab saya berada bersama mereka, saya berada bersama mereka. Dua masih nilai keadilan. Keadilan saya tak tahu. Dia orang tun. Jadi saya nak bagi tahu bahawa dalam politik yang menggunakan ada ataupun dia punya mulia yang tak
Muka di Muhammad. Ya. Abu Dan besar Ismail. Siapa? Apa tuan-tuan? Cakap soal pada yes. Era mengimarahkan pendekatan sikit. Saya suka cerita pengalaman ni. Satu hari saya ramah di IPD, ramah habis ramah kita macam biasalah, kita ingat kita terror lah. Untuk siapa ni saya sila pada soalan ada instan. Terus ustaz lama itu 2-3 tahun lepas. Sekarang TikTok itu mana? Kata ini ada tak saya tahu lah. Boleh soal dia boleh dia. Saya ini masuk video yang dimulai beruang tapi nak dimulai dan bedakan yang masuk itu dan terus ada Alhamdulillah untuk telah membawa kita kepada satu signifikan yang semasa Allah ada satu signifikan yang lain. Kadang-kadang kita ini banyak sekali dan dia ada banyak kisi. Kalau masuk kisi, balik ulama itu boleh kata. Kata kita ini ada banyak kisi. So bergantung pada kisi mana yang kita ada pakai. Sekarang kalau kita tengok saya ni, ulama mana tak ada. Mana kita cuba ikut semua. Asal pula kita sekarang semua. Hanya sekarang ni pasal tu. Belum ni tak sanggup. Pasal apa tak dekat-dekat. Dan semua ada cakap macam tu. Jadi tak boleh dekat-dekat. Dia cakap macam tu.
question is, persoalan kita, apa nama semasa ni yang masalah wakil kita sekarang. Kalau tak tahu memang TikTok ke depan. Dan perkara seperti ini, mengapa dia ke depan? Kita tanya soalan ini, kerana sebagai seorang pendakwah, kita perlu memahami wakil. Dan apabila kita memahami wakil kita, saya tak nak recommend betul-betul. Saya kata kita tinggalkan dia. Mana apa yang kita ada itu adalah lebih baik. Bagi contoh, saya bagi contoh apa yang saya kata kita ada lebih baik. Okey. Saya lawan TikTok 3 minit tu. Kalau siapa boleh jawab soalan saya ini, dia lah boleh jawab TikTok. Alhamdulillah, syaitan rajim. Alif Lam Mim. Tak ada itu. Ada siapa boleh jawab? Tahu dah orang Quraisy. Dengar ayat itu saja mereka dah diam. Tapi mengapa kita tak nak guna? Mengapa kita tidak? Sorry. Dia kata bila ada sangat sepele. Jadi kita lihat dia bahawa Al-Quran itu sendiri adalah sesuatu yang cantik. Dia boleh lawan apa saja dalam semasa ini. Dan mengapakah macam orang macam saya bagi? Kerana bidang saya adalah nanoteknologi. Orang China buat TikTok, dia punya chip dia tu yang buat TikTok, itu saya yang buat. Di mana saya dapat ilmu untuk buat TikTok punya chip tu? Tahu bidang saya buat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim saja. Bukan tak ada tambah lagi satu. Ada ke yang ada pula Alif Lam Mim Sad. Itu apa minit tu? Tetapi masalah kita terikut-ikut dengan apa yang dibawa oleh orang yang pada pandangan saya memang tak perfect langsung. Mungkin tuan-tuan kata, kerana saya bidang saya tahu. Memanglah ni bidang saya. Saya bidang nanoteknologi. Pernah dengar tak nanoteknologi? Benda ni kecil. Nano tu besar mana? Rambut kita ni, berapa saiz dia? Siapa tahu tu bawa rata-rata 60 tahun, 70 tahun. Berapa ada satu rambut kita ni? Berapa tebal? Siapa tahu? 100 nanometer. Sebelum saya pencil, saya potong rambut tu 1000 kali 0.1 nanometer. Dan kami buat teknologi TikTok. Dan untuk maklumat, sahabat-sahabat, bila saya berbandingkan dengan Quran lagi dahsyat. Tapi itulah minta ustaz-ustaz kita cerita macam mana orang kapiak ni bila Rasulullah sebut aja macam contoh tadi saya bagi ayat simple je. 3 ayat sebut saja dia ada diam. Kerana kita tak menggunakan Quran untuk kehidupan kita. Kita gunakan Quran untuk apa? Membaca dengan baik. Bukan saya kata tak boleh. Boleh. Bukan tak boleh. Tetapi gunakan dia untuk kehidupan. Dan saya nak beritahu sekarang ni dekat sahabat-sahabat semua. Sebagai ahli sains, banyak idea saya datang dari Quran. Banyak. That's why kalau boleh lah, kalau ada masa, malam ini selalunya saya bagi presentation on science. Dan saya ambil Al-Quran dan mana yang saya sendiri buat. Mana yang saya sendiri buat kecil. Because mungkin orang you kata orang lain ni dia percaya Allah ni tak apa ni pakai je. Sekolah dia pakai dia percaya apa. Jadi kita kena yakin dalam hal ini. Kita kena yakin dengan Al-Quran. Kita kena yakin dengan kekuatan Al-Quran. Dan memang dia kuat. Tetapi kalaulah kita sendiri tak merasa kekuatan
Quran itu, besok pagi datanglah kuliah subuh. Besok pagi datang kuliah subuh. Saya akan beritahu macam mana untuk kita menikmati Al-Quran itu sehingga kita rasa kalaulah aku tak guna Al-Quran ini, aku memang tak guna. Berapa ramai dekat sini yang tak guna Al-Quran? Beritahu kat saya. Siapa yang guna? Kita baca, tapi kita tak guna. Sebagai contoh tadi, saya minta maaf buat pula laju, buat tengah. Ada lah, okay. Kata Datuk dah cakap tadi, TikTok, semua orang katakan. Berapa orang yang nama-nama reti guna TikTok? Saya tunggu juga kalau ustaz-ustaz kita kakak. Kerana Al-Quran itu lebih baik untuk TikTok. Al-Quran itu adalah TikTok. Indah Allah yang akan buat. Cipta berdoa ni. Orang cipta bersyukur. Kita aja anak sumpah di balik. Siapa pula lepas itu dia astagfirullah. Kerana ini akan membantu kita dalam dakwah. Ini akan membantu kita dalam dakwah. Rasulullah percaya kerana dakwah dia menggunakan ayat-ayat Quran. Dia bukan dia guna apa. Memang betul lah pakai dia baik. Dia baik. Muka tersenyum. Berapa ramai yang tersenyum terus? Kepala. Tapi berapa ramai mungkin senang untuk senyum. Tapi berapa ramai yang menggunakan Al-Quran sebagai senjata untuk melawan dalam dakwah. Minta maaf lah ya. Saya tengok tak ramai. Kalau ramai saya garanti orang kafir yang ada di Malaysia ni, terutama kat Pulau Pinang, saya buat. Ya, ramai. Tapi malang ni kita tak boleh. So, janganlah kita faham tak boleh. By the way, teknologi TikTok tu dalam amal kami buat. So, masa itu 5 tahun. Masa itu saya belum pencet lagi kami dah buat. Lepas tu macam betul lah kata Datuk, bila kerajaan China realize dia punya impak TikTok ni, dia haramkan. Diharam di sana. Mengapa? Kerana dia boleh mengubah pemikiran rakyat. Kita ada Al-Quran, boleh mengubah pemikiran rakyat. Ada berapa ramai guna? Apa punca? Coba 2 minit. Apa puncanya yang kita tak guna? Kerana sistem pendidikan kita dah disewilkan. Minta maaf, cikgu ya, saya dapat hadiah. Kita kena beritahu. Mengapa saya katakan disewilkan? Kalaulah kita tengok ya, ni bagi pendidik-pendidik ya, bagi pendidik-pendidik. Pernah tak baca daripada CDC, Curriculum Development Center, Kementerian Pendidikan? Pernah dengar? Cikgu ya? Tak pernah dengar? Dekat CDC, semua orang yang melalui mata perguruan, IPG dan lain-lain semua cikgu-cikgu lah. Tak melalui IPG. Lalu tak tahu lah. Jadi yang siapa yang melalui IPG, saya nak beritahu sekarang ni. Cuma tu lah, benda tak ada. Kalau kena lah dia boleh IPG. Dia boleh cerita. Apa dia yang diajar di IPG? Ini yang saya geram sangat. Orang Islam mengajar apa yang saya panggil sebagai taksonomi blok. Siapa pernah baca taksonomi blok? Kita terima di bulat-bulat. Negara kita adalah negara Islam. Kita adalah kerajaan Islam. Kita adalah orang Islam. Kita adalah semua orang Islam. Tapi guna taksonomi Bloom. Siapa tahu apa dia taksonomi Bloom? Taksonomi Bloom mengajar guru
supaya mendidik anak-anak kita menjadi pencipta. Faham tak apa saya kata? Menjadi pencipta. Semua duit kita. Kalau tak percaya, pergi tengok dalam. Saya ingatkan ini angan-angan saya. Ya. Hari ini baru tadi saya cek betul ke ni. Kadang-kadang kita tersalah tengok atau tu lain. Saya tengok kalau buka CDC sekarang ni, tengok dalam tu. Dalam kurikulum. Katakanlah prasekolah. Dia akan guna sebagai asas untuk menentukan sama ada pelajar itu sudah cukup dewasa ataupun menerima ilmu itu atau tidak. Ini punca dia. Saya tak salahkan ustaz-ustaz kita. Tetapi kerana mereka telah dipaksa untuk menerima belum taksonomi ini, menyebabkan otak mereka menjadi sekat. Minta maaf. Ya, sebagaimana Ratu Balqis menyembah apa namanya? Dia menyembah matahari, maka dia tak nampak Allah. Dan ramai yang membuat dosa-dosa kecil. Dosa kita kata dosa kecil. Tetapi bagi Allah, inilah dia masalah. Okey, terima kasih kepada Profesor Dr. Kamal Azizi yang buka dalam dimensi sebenarnya pergi kepada akal. Apa yang Tok Mat pergi adalah wasilah. Kedua-duanya adalah antara asas dan mekanisme. Beza tu. Jangan kita pula serabut. Dia kena ada yang mana tunjang, yang mana wasilah. Yang mana asas, yang mana akal. Benda ni semua kena faham. Dalam Quran dia menghuraikan semua aspek daripada kita memahami alam sampai kita memahami alam daripada sudut saintifik, dari sudut sosiologi, sudut fisiologi manusia sampailah kepada sosial. Semua itu dibahas dalam Quran dalam kerangka yang lebih luas yang kita bermula. Saya kalau sebut tak faham Quran, saya nak sarankan tolong bermula dengan belajar bahasa Arab. Ramai orang saya tengok kadang-kadang tadi Nasir sebut, kita belum ada usrah. Kalau ada usrah buat belajar nahwu, belajar balaghah. Sebab usrah ni fikrah. Ramai terjemah suka ikut kefahaman sendiri. Pun bahaya kan? Dan sekarang itu maklumat dengan Quran pun orang muslimin tu. Dengan sebab tu saya selalu mengajar Ustaz Syariah. Dalil satu bab yang lebih penting dalil bukan dalil. Apa yang lebih penting? Ad-dalalah wajibul istidlal. Macam mana dalil difahami? Kalau tidak yang buat ajar zat, buat dalil yang tak mayar. Kalau tak yang bina itu tak mayar. Kalau nak ibadat saya tak belum. Dia bina macam dia marah. Saya respect. Saya pernah agak komen-komen dekat geng yang tak semayang, itu dah Al-Quran. Waktu solat dan zikir. Dia macam, tunaikanlah solat untuk ingat aku. Dia hujah kita. Tujuan tunai solat untuk ingat Allah. Aku dah boleh ingat Allah tanpa solat. Tanpa tu level rendah itu kena solat. Ingat. Aku duduk saja-saja aku ingat Allah. Ya Allah. Ayat Quran yang sama itu wajib istidlal. Dalalatul alfaz, usul fiqh. Penting. Dia bukan main kata lagu siapa orang muda masuk usrah 7 kali pada lawan mesti. Bagaimana ada orang muda ni kan. Ultimate kan. Baru masuk usrah 7 kali dalam ilmu agama dia bukan sebenarnya itu mat. Serius. Betul. Sebab tu dia kita kena kalau betul nak faham dia mesti satu akal dan disiplin yang ketat. Sebab tu tengok Syekhul Azhar. Syekhul Azhar. Mereka tidak cakap lebih kurang. Kadang-kadang bukan dia tak berani above satu benda. Kenapa? Ada disiplin yang ketat dalam memahami syariat satu disiplin ketat. Nak kemar-kemar, it's okay. Tapi ada, mesti kena ada dia punya kerismauan. Dan benda ni kalau kita mesrakan, kita letakkan dengan dengan garis yang betul, dengan jalur yang betul, insyaAllah dia akan dimanfaatkan. Tentu kita dalam gerakan Islam, saya selalu sebut gerakan Islam, tak kira gerakan mana pun.
Kadang-kadang kita dah lama beragam Islam, kita rasa kita lepas sangat tak. Sorry tu saya lah. Benda banyak lagi. Ilmu kita belajar banyak lagi. Orang kata panggil dia punya dasar. Kadang-kadang kita rasa kita faham. Kita faham ni sebenarnya. Faham, maka menyimpang fahaman tu. Dan benda ni kena serius lah apa-apa macam ni. Maknanya ada ruang sifatnya kita boleh memberikan perkembangan inovasi. Ada ruang kita kena kembali kepada asal. Okay, tadi kita mulakan dengan bos dulu. Umat pergi pada wasilah, pada pendekatan. Profesor Dr. Azim berdasar itu Al-Quran sebagai trust. Kembali pada Al-Quran menghayati setiap patah, setiap ayat. Dan kita betul-betul teramal untuk kiblas. Dan realiti semasa. Mungkin teramal boleh pergi kepada perkembangan-perkembangan yang berlaku dalam masyarakat sekarang. Politik sama benda apa yang kita boleh tunjukkan elemen kita sebagai gerakan Islam untuk dekat elemen dalam suasana hari ini yang makin macam berubah. Kita dulu mungkin orang kata 1-2 bulan, hari ini bukan satu, dia bukan cerita, bukan nak boleh bentuk orang, masing-masing berfikir, masing-masing dia ada dia punya pola fikir, masing-masing dia boleh berdakwah. Kalau siapa yang bergaul dengan orang muda sekarang, dia dah tak kisah, dia kata apa, dia ada satu Islam muda, ada berkisah. Ada kisah. Dia boleh dia keluar kataan tu. Kita boleh syok sendiri je lah. Berubah masuk akal, dia tahu ada kisah. Dia dengan dakwah yang kita ada sekarang, belajar dengan Nabi. Nabi guna pendekatan yang cukup terbaik sehingga orang tertarik dengan Nabi buka muluan pada Islam. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di panel atau fungsi dan ahli panel dan rekan sekalian, maaf dapat juga hadir pada malam ini untuk bersama membicarakan tajuk yang tak diberikan. Ini yang susah ni. tajuk bebas yang diberikan oleh pihak penganjur, kita tajuk bebas. Jadi saya pun bila tengok tajuk bebas, terfikir semalam apa saya nak cakap. Jadi saya pun carilah bahan-bahan yang boleh saya tengok. Jadi saya pun tajuk bebas ni saya sebagai benda untuk dikongsi bersama. Saya ada hantar dalam WhatsApp group tu tentang power of knowledge, ataupun kuasa pengetahuan, power of knowledge. Kita ialah sekarang ni kesan daripada globalisasi. Memang kita tahu dalam konteks dunia sekarang, kesan daripada globalisasi ialah berlakunya dalam konteks pasaran, ataupun dipanggil market free system, sistem pasaran bebas, di mana dunia tidak terikat lagi dengan blok, walaupun kita tahu bahawa ada blok-blok dunia yang kontrol, tapi dia tak terikat. Contoh yang paling dekat kita ialah Singapura. Bila sekarang ni orang bicara soal kita tidak ada kekurangan makanan, negara-negara kekurangan makanan, tapi Singapura bukan dia tak nak apa, dia tak nak apa, tapi dia membuat link dengan 150 negara, di mana dia tahu di mana dia dapat sumber makanan ataupun sumber keperluan bagi negara tersebut. Malah kalau kita tahu bahawa Singapura dia ambil rambutan dari Johor, dia cop Singapura hantar ke luar. Dan banyak lagi bukan saja rambutan, tumbuhan, sayur-sayuran. Mereka boleh ambil pekalan-pekalan daripada negara-negara luar dan cop Singapura dan dihantar kepada dunia. Dan begitu juga dia kontrol stok getah, penerimaan getah ada di Singapura. Dengan itulah kita lihat walaupun dia bukan pengeluar getah, dia belum pengeluar getah, tapi dulu waktu pelabuhan di Singapura jadi lidah
kontrol, dia ada kontrol stok. Kita dia menjadi satu kuasa yang boleh menentukan juga harga pasaran. Jadi ini menunjukkan bahawa saya nak ceritakan tentang kuasa ilmu yang ada kepada sebuah negara itu. Bila negara itu mempunyai kuasa ilmu yang dapat mencatur kegunaan untuk keperluan negara mereka, mereka bukan tidak payah ada ladang yang besar, tidak ada payah ada sumber yang banyak, tapi mereka dapat mengatur keperluan tersebut. Jadi dalam konteks kita sekarang ini, kita lihat bahawa saya cuba bawa tentang apakah tadi Prof menyebut tentang senario. Jadi kita melihat dalam konteks senario bagaimana sekarang ni orang bicarakan tentang era pengetahuan ataupun knowledge era. Kalau dulu kita bercakap pada tahun 60-an, orang bercakap tentang era pertanian. Waktu itu era pertanian, dan malah kita lihat pertanian itu sebagai satu tradisi biasa saja dalam konteks masyarakat, yakni masyarakat cucuk tanam untuk keperluan manusia, dan siapa dapat menjual, itu dia dapat hasilnya. Kalau dulu. Kemudian kita lihat bahawa perubahan berlaku dalam konteks perubahan pada tahun kalau kita lihat sekitar tahun 70-an, era industri, di mana kilang-kilang mula dibuka. Kilang-kilang, waktu itulah kita Penang mengambil kesempatan untuk buka industri. Sehinggalah kerja sekali, besar sekali. Dia kata pasal apa Penang tak payah duit kekayaan. Tapi dia tak tahu, bila saya cuba tadi tengok waktu Syed Ahmad Syamsuddin jadi besar dulu ataupun sebelum tu, dia dah janji dengan Chong Yu bahawa buat kilang ambil anak kita pergi kerja cukup. Hari soal ayat kan soal apa tu soal kira lah kira buat kilang ambil anak kita kerja. Semua kilang yang ada di Penang tu bawa anak kita kerja. Jadi itu dia punya batu trade dia macam tu. Bukan soal ambil ayat nak bukan. Tidak memang dalam Penang perjanjiannya begitu. Perjanjiannya membuat kilang ambil anak kita empat kilang berlaku itu. Jadi itu tertuduhan berlakunya senario industri. Kemudian kita lihat pada tahun 80-an berlakulah industri ataupun informasi ataupun information technology. Waktu itulah kita lihat bahawa teknologi maklumat telah berlaku pada tahun 90-an, dan saya pun waktu itu BIMOS kita punya pusat teknologi kita, kami dah terkubur. Saya rasa saya pun antara orang juga yang pakai email masa tu. Saya daftar ABD saja, ABD jaring .fine. Sampailah saya tu pakai tu sampai satu peringkat tu, saya ingat dalam 2010 lah dia mati. Kita beda macam mana Malaysia ni dah buat platform
teknologi yang begitu baru ni, dari tiba-tiba ditutup. Padahal kalau kita tengok Alibaba, dia bangun terus berjaya. Ini jadi apa ni, manusia kita tak tahu lah di mana silap kita punya dalam konteks negara kita di mana silap ya. Sekarang ni kita tak ada apa lah, kita tidak ada dalam konteks teknologi, kita tidak boleh nak bangga apa teknologi yang boleh kita adakan untuk penggunaan. Kalau kita tengok Shopee sekarang ni, Shopee dengan Lazada di Singapura, jadi kita pakai semua, dengan anak-anak kita semua yang ni Shopee Lazada. Masuklah mak dia pun tak mandi order. Jadi ini menunjukkan bahawa kita hilang fokus dalam konteks apa ni, kita punya keperluan semasa kita hilang fokus dan kita tidak punya kesempatan dalam konteks itu. Sekarang ini bila kita bicara soal dalam perubahan sekarang ini ialah perubahan bagaimana kita tahun 2000 orang bercakap tentang era pengetahuan ataupun knowledge era. Apa yang dimasukkan dengan era pengetahuan itu? Kalau tadi saya katakan dalam konteks pertanian, orang yang kaya ialah orang ada tanah dan juga natural resources ataupun sumber-sumber alam. Waktu itu orang kaya, kalau kita lah, kalau bedah lepas tu orang tanya anak saya mengajak di Penangan. Dia kata apa saya buat? Waktu tu orang kata orang belum Penangan yang tak ada yang mahal. Anak ada yang mahal dia kata. Pasal Penang tu ya, waktu tu anak ada yang mahal. Kata, anak saya mengajak kat sekolah cabang 3 tu, simpang 3 tu. Dia duduk sempang-sempang, tersebut lah, balik ke cerita lah kita. Orang nak dengar beranak semai-mai dulu. Jadi, saya berkata semai, saya waktu itu, orang nak kaya tenang, dia banyak tenang, dia benda banyak, saya semai. Saya semai lah. Jadi, itu dikaitkan dengan itu. Kemudian, era industri, siapa yang memiliki machinery dan juga modal. Waktu itu kalau siapa boleh buat jentera, boleh buat apa, dia kaya. Kita lihat negara-negara yang kaya, kemudian negara barat yang kita lihat mereka banyak ekspor apa di alat, jentera, pertanian, yang kalau dalam kereta, Ford, itu terkenal lah. Apa ni, kereta. Kemudian begitu juga dengan alat-alat pertanian yang lain. Cuma kita melihat bahawa waktu itu bila saya cuba memahami tentang mesin padi, rupanya kita jadi masalah bila saya buat dengan orang mesin padi yang Cina yang masuk New Holland, mesin gantung dimodified jadi mesin padi yang besar. Bila saya buat dengan dia kata saya lah, boleh kata saya orang pertama bawa mesin tu masuk ke dalam modified sikit daripada gandum untuk buat padi. Sampailah sekarang, dia kata. Jadi saya kata mandi tak ada buat kajian malah. Dia kata mandi main buat kajian ialah hanya untuk tahu kata ya. Dan tidak ada isu yang dihasilkan di Indonesia. Kita Penang ni kita yang ada, tapi tak ada isu. Cuma sekarang ni isu
China dengan Jepun telah buat mesin, tapi mesin yang kecil. Sekarang ni mesin padi yang kecil semuanya daripada China dan Jepun. Kalau daripada barat memang mereka tak buat yang kecil. Maksudnya mereka ambil gandum buat yang kecil. Tanah mereka kering. Jadi oleh itulah sekarang ni kalau kita lihat dalam konteks negara kita, masalah kepada negara kita ialah masalah tanah lalui, tanah mampat, kemudian kesan daripada penggunaan mesin besar ni, semuanya memberi kesan kepada petani. Jadi ini masalah dalam konteks kita pun tak tahu bagaimana teknologi yang diambil tidak diubah sesuai untuk negara kita. Dan sekarang ini kita lihat bahawa apa yang ada sekarang ni, ialah daripada mesin, yang siapa yang kuasai mesin dia jadi kaya. Kemudian era teknologi ialah siapa yang memiliki teknologi maklumat. Inilah kita lihat waktu itu wujudnya Alibaba daripada China. Sehingga sekarang ni kita lihat Alibaba boleh menyaingi yang lain daripada negara-negara barat. Macam tadilah kita tengok kita berbeda dari TikTok, kita tahu bahawa TikTok daripada China. Hasil daripada tidak balas pada Facebook, Instagram, dan yang lain-lain lah. Jadi hasil daripada itu maka China buat yang lebih hebat. Sama juga Alibaba pun kita lihat platformnya menyaingi platform Yahoo dan Google dan yang lain-lain. Yang juga kita tahu bahawa dia sebagai satu platform yang boleh menyaingi dunia barat. Dan malah sekarang ni kita lihat dalam teknologi maklumat ataupun handphone, sekarang ni Huawei yang China tu 5G. Sekarang orang duduk di 5G, kita pergi belajar kepada Huawei, dan Huawei disekat oleh Amerika kerana Huawei telah pun berjaya ataupun cuba manipulasikan dunia dengan 5G. Jadi disekat. Jadi apa yang saya nak beritahu di sini bahawa bagi China, mereka ini melihat suatu perubahan yang berlaku di barat itu, mereka cuba mengambil daya usaha yang tinggi untuk bagaimana nak menyaingi barat. Jadi inilah yang kita lihat tak berlaku dalam negara kita. Kita tengok tak seolah sekarang ni kita berbicara soal makanan kenakan yang mahal, makanan kenakan yang ada mahal lah, sebab dikomplain hari lagi sekarang ni. Tapi bila saya lihat, saya kata Marti ini buat kerja apa? Jabatan apa? Buat kerja apa? Takkanlah makanan lembu. Takkan sampai sekarang kita tak boleh buat makanan lembu. Padahal kalau kita tengok konten makanan lembu tu, antara yang besar ni adalah PKC, pumpkin cake. Kemudian kalau di Thailand dia guna ubi kayu. Kalau di Indonesia sama juga dia guna ubi kayu untuk makanan lembu. Jagung. Tapi di Indonesia nak tanam jagung pun tak boleh. Jagung sebagai komponen makanan pun tak boleh. Jadi ini jadi
menjadi satu masalah. Sekarang kita lihat bahawa bila jagung yang diimport itu dia lebih mahal, maka harga peluang itu semua mahal. Jadi inilah kita lihat jadi masalah kepada negara kita. So seolah pegawai saya tak tahu, saya pun tak apa yang dibuat kajian untuk keluar makanan bagi ternak kami. Sama juga dengan ayam. Saya beli ladang yang KFC lah. Saya terkejut, ayam KFC ni 20 hari dah. 20 hari dah. Kalau anda melihat di ladang KFC tu, yang dia punya outlet tu, bulu pahat pun tak habis. Bulu pahat tak habis dia sembelih lah. Sebab hak tu bila saya tanya pasal 20 hari, dia kerja hak ni KFC khaskan kalau nak makan sekok belah luar, hak yang nasi KFC. Hak tu makan 20 hari. Hak 25 hari, tu hak kita makan KFC tu lah, 25 hari. Dia tak akan ambil lebih daripada 30 hari. KFC tak akan ambil lebih 30 hari. Jadi bila saya tengok tu, saya pun tanya apa ni, orang yang meniaga ayam tu, pasal apa ayam ni jadi masalah sekarang ni? Ayam dah lama, 25 hari lah, ataupun 30 habis lah 30 hari, ataupun habis tak ada 35 hari, lepas 35 hari tu dia akan rugi. Bagi makan dia tak sah. Bagi makan tak sah. Kalau dia ini kalau pada dulu lah, tapi dulu masa saya belah ayam di UC tu, masa tu 45 hari. Dulu 45 hari. Tapi sekali dah dengan teknologi makanan dia, ayam tu boleh dikurangkan tempoh dia tu, penggemukkan dia tu boleh jadi boleh dikurangkan menjadi sehingga 20 hari. 20 hari. Jadi tuan-tuan, apa yang saya nak sampaikan dalam konteks sekarang ialah kuasa ilmu yang ada dalam negara kita ini harus kita saya melihat sekali ada usaha yang bagus. Umpamanya rakan kita daripada Terengganu yang buat moringa ini bahan yang telah kita lupa, bukan. Rakan saya Terengganu sekali menghasilkan produk moringa. Begitu juga dengan bahan-bahan lain yang boleh saya baru ni bila dipanggil oleh kumpulan organik untuk berdasarkan soal apakah boleh kita buat organik. Saya kata baru ni saya sembang dengan, bukan baru ni, saya tahu lepas saya sembang dengan orang Taiwan. Dia buat hasil bagaimana nak hapuskan siput gondang padi yang menyerang padi. Dia guna akar sintok. Dia guna akar sintok. Saya kata dia macam mana dia guna akar sintok? Dia kata akar sintok ni adalah bahan yang mengeluarkan buih, saponification. Jadi dia hasilkan situ, kemudian dia letak dekat siput gondang. Bila ada buih, dia pening, dia mati. Jadi saya kata pasal apa kita buat situk banyak. Dan kita situk ni guna untuk jambi lah. Ada situk, ada jambi. Padahal kalau Taiwan, dia guna situk untuk buat production untuk siput gondang. Jadi ini saya cuba ialah sikit nak berdasarkan soal saya ini supaya ilmu yang ada tu. Cuma satu saya nak ingat sikit lagi dalam konteks agama. Saya melihat sekarang ni orang dia oleh kerana dia lebih beritahu, dia tak melihat konteks asal. Bapaknya muazzin. Kalau kita lihat muazzin sekarang ni yang
kadang lepas mention apa? KBB Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu. Betul ke asyhadu? Dia tak betul. Dia sebab alif shin mati ha asyhadu. Dia asyhadu an la ilaha illallah. Saya kat sekolah saya tu saya beritahu lah, saya kena tengok oleh tag tu. Tag tu apa? Asyhadu. Asyhadu, bukan asyhadu. Alif shin mati ha dal asyhadu. Asyhadu, bukan asyhadu. Tu imam baca doa tertim. Jadi masalahnya pasal tak tengok teks. Bila tak tengok huruf dia tu, bila tak tengok huruf, dia pun short, jadi dia pun ini dah masalah. Itu kita balik kepada ilmu tadi. Jadi itu sikit kongsi malam ni. Sekian, Assalamualaikum. Terima kasih Dr. Rahman yang bawa mai satu dimensi yang kita rasa penting juga, iaitu penguasaan ilmu, yang mana dia cerita panjang bermula daripada perkembangan lah, perkembangan pertanian, perindustrian dan juga kemudian dia pergi teknologi maklumat. Hari ini bukan teknologi maklumat lah, dia pergi pada satu lagi teknologi robotik, dan pergi yang akan ke depan kita tak tahu apa benda. Tapi yang menarik saya ingat Allah Salman daripada Nabi India, saya menyebutkan kita orang Islam ni kelemahan kita seringkali hanya sekadar menjadi pengguna. Akhirnya kita tak boleh pergi mana. Kita tidak nak menjadi seorang yang mencipta atau membuat, menguasai yang artinya orang guna barang kita. Sedangkan kalau kita baca sejarah tamadun Islam dulu, kita adalah antara orang-orang atau masyarakat yang cukup hebat. Kita baca Quran Rasul wa'idlahu mastaqatu min quwwah. Kita baca ayat tu, terjemah kadang-kadang kita selalu terjemah, buatlah persediaan sekadar mampu kamu. Sekadar mampu ni selalunya digunakan dengan cara yang basic. Dia guna takat dan buat kan. Apa kalau kita terjemah mastaqatu sekuat kita. Sekuatnya. Bahkan sebenarnya ayat kalau saya baca habis, Allah letak KPI. Apa KPI dia? Tulhibu nabihi aduwallahu aduwakum. KPI dia sekadar mampu, kalau nak terjemah sekadar mampu lah. Pun dia punya KPI dia musuh rasa gerun. Kalau kita tak boleh buat sampai musuh rasa gerun, itu memang memang lemah sangat kita. Kita kena buat sesuatu sampai musuh gerun, dia masih respect lah. Dia bukan dia takut, dia respect, dia hormat kita. Dia tahu bahawasanya kita adalah satu masyarakat yang hebat, yang ada ilmu macam disebut oleh Dr. Rahman tadi. Mana satu aspek yang cukup penting untuk kita juga ambil berat dengan penguasaan ilmu dan berbagai bidang lah. Bidang ni banyak dan kita ada berbagai. Dia Arwah Salman selalu sebut lah. Dulu-dulu ni kami duduk daerah ni hari-hari kami kenal. Saya nak kata kita banyak budak-budak yang pergi mengaji ni, dia bukan mengaji sebab ilmu, dia sebab nak sijil, nak fikir kerja. Ada boleh ada. Dia boleh, dia ambil kalau kami dia cukup marah, dia kata apa? Nanti hamba pergi mengaji balik Azhar apa, dia usung sijil macam tempurung minta sedekah. Boleh ilmu tak ada dalam mana pun, tapi dia cari makan. Dia usung. Bukan kerana ilmu itu boleh bagi manfaat kepada kita dan umat, sebagai tanggungjawab kita sebagai hamba Allah dan juga sebagai khalifah, tapi sekadar untuk kita dapat sedikit habuan duniawi, untuk kita makan, minum dan seronok-seronok habis tak kaput. Sedangkan matlamat kita jadikan oleh Allah Ta'ala sebagai hamba Allah dan juga khalifah yang memakmurkan insyaAllah. Okey, saya nak pergi terusnya dulu, saya janjikan tadi. Nak bagi tuan-tuan boleh bagi soalan lah. Sila. Saya silakan, ada usia, ada mikrofon nak belakang. Mikrofon. Semua usia. Ya, mikrofon untuk kita akan buka 3 soalan. Sebab apa jadi? Sila. Bagian ni. Okey. Kita sediakan 3 soalan. Kita akan buka malam ni. Bagi seorang satu respon. Jadi kalau ada masa lagi baru kita lanjut lagi. Kita buka 3 dulu. Okey, sila. Ada bunyi. Kena tekan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh tuju tak siapa? Saya belum boleh tanya soalan. Saya nak macam menjelaskan pencerahan. Jadi bermula dengan mengenai dengan penggunaan TikTok dalam kemudian dia sangat besar dalam dia boleh menjadi satu pesan dalam dakwah. Penting dan
Prof tadi pesan tentang perlunya konten Al-Quran itu diterapkan dalam dakwah supaya apa yang kita sampaikan itu adalah isi Al-Quran yang dikaitkan dengan konten. Maknanya kepahaman Islam yang sebenarnya terus kepada memahami. Pemahaman juga masih ada tentang the power of knowledge, innovation, itu satu penggunaan sistem pemisah gandum. Bila kita buat innovation sikit, kita boleh banyak value added. Kita boleh terus berikan dia sebagai mesin pemisah kan kita tak payah lah yang research apa dia. Kita cuma tak lagi buat innovation dan kita boleh terus apa yang saya nak melihat dari orang saya melihat tentang komunitas besar. Kalau dalam proses komunikasi besar, kita melihat bahawa kita apa yang nak kita sampaikan, informasi kita dan bermula daripada sumber. Sumber yang kita nak sampaikan tu, kalau dikatakan berkesan, maknanya sumber yang kita sampai, dia pergi kepada media dan terus dia tidak berubah dari segi makna. Kalau dia berubah segi makna, disebabkan oleh distortion of proses distortion of language. Kalau dia sumber tu dah kundik, dia tulis sikit sampai kepada audience, dia menjadi hitam. Dan dia ada distortion of language. Apa yang Luqman cakap di sini dalam video, video keberkesanan komunikasi itu kita nak sampaikan melalui video. Sekarang Bapak kata kita sudah menggunakan dengan teknologi information teknologi yang terkini sebab kita nak lawan dengan dakwah dengan dakwah macam orang menggunakan media IoT ni supaya kita dapat berkesan dalam dakwah. Apa yang akan disampaikan oleh Prof tu saya lihat di message tu konten Al-Quran tu yang disampaikan kepada kita. Jadi itu benda yang berbeza. Dalam proses sepatutnya mesti ada integrasi. Alright, integrasi in the sense that kita ada sumber message, message tu konten Al-Quran kita sampaikan kita terbaik dan sebab juga Al-Quran sebenarnya. Dan kita tengok hadis Quran, semuanya adalah orang yang sangat memahami Al-Quran. Dan ini adalah kita sepakat. Jadi sepatutnya Al-Quran, okay, that's message. You know, you want to kita memilih medium macam Rafizi menang
Kalau dia jadi contoh dari TikTok, saya doktor ramai kata, lima ciri dan sebagainya. Apalah itu? Ada kita tu. Tentang nasional Sinomi belum. Dan dia tidak kumpulan. Dari segi tinggal tahap pendidikan. Karena saya ingat dah, dari segi standard penilaian pendidikan dulu kita semua yang tahap pertama itu, tahap kedua, dan kemudian aplikasi, industri, penilaian, evaluation, analysis. Kaitan guru di situ juga, mahu penas, bagi mesti semua boleh. Sebenarnya kita bisa buat, tapi boleh method, approach, pendekatan. In fact, saya hidup asli, teknologi belum dia menggunakan ilmu saintis kita dulu. Itu kalau macam-macam lagi kita boleh ambil saya tak boleh semua kat sini lah kan. Tapi saya tak tahu tadi. Contohnya, kalau boleh ada satu, takkan kita nak pakai analisis pada buat. Dalam buku buat. Jadi saya saya sedang kita apa sebenarnya dalam sangat juga tentang lagi memberikan pendidikan pandangan amal. Okey, siapa lagi? Dua lagi. Soalan tadi lagi. Kita apa? Saya ada dua lagi. Hari ini kita minta semua kita buat rumusan. Seorang 3 minit. Masing-masing kita saya nampak pengajuk dah mula jadi kepala rekam. Lama sangat ni. Kita ada dua soalan. Tak. Okey, orang mau tanya soalan. Wajib mau. Dia kadang-kadang kata-kata tapi saya kan. Okey, kalau ada apa? Kita pergi terus kepada penjara untuk buat rumusan. 3 minit berapa meja betul? Saya cari 5 minit. Ya tengok dia meja lah. Saya ni hanya benar-benar bagi macam bagi mudah cara. Okey, silakan kita 5 minit diberikan untuk buat rumusan. Terima kasih. Terima kasih Dr. Syarul. Sebenarnya apa yang Dr. Syarul menurut tadi saya tunggu campur dan buat sebagai rumusan. Saya nak sinkroniskan panel supaya walaupun Dr. Kamrul Haji tadi nampak soalan macam berbeza. Saya setuju. Saya setuju dengan Dr. Syarul. Itulah yang terbaik. Bahawa saya hanya medium TikTok, medium medsos dan sebagainya. Jadi konten dia apa dia? Konten dia Al-Quran seperti mana Dr. Kamrul ini. Tapi kalau kita baca banyak-banyak sampai sejam, jangan pun nak tengok. Anak muda tak tengok. Dia nak very short. Dia nak ringkas, padat. Dan saya setuju dengan Dr. Syarul bahawa supaya sumber itu jangan dimanipulasi oleh kerana nak canggih sangat sampai hilang dia punya ruh, hilang dia punya makna. Jadi kalau kita nak sampai walaupun ringkas, cepat, padat, berwarna-warni, tapi kalaulah mesej itu seperti itu, maka sampai kepada pengguna pun seperti itu. Itu yang kita nak mengekalkan dia punya mesej. Jadi saya setuju. Dia bukan nak gunalah TikTok ni untuk baru ni dalam surah kita ni Haji Mahmud tunjuk bacaan Quran tajwid. Itu satu hukumnya. Tak boleh nak ajak banyak-banyak, satu hukumnya. Apa idgham amanah. Satu je. Dan masa TikTok tu diajak satu je. Dan saya tengok selepas Tuan Haji Mahmud Rafi tunjuk dekat Ustaz Mohtar TikTok tajwid mana tu, dia letak handphone sambil orang lain duk beri pandangan, Ustaz Mohtar tu sebut
Mulut dia tu. Dia tu ingat balik tu. Jadi saya nak tengok mulut dia. Maksudnya kesan kepada TikTok walaupun 3 tak sampai seminit. Tapi kesan dia. Jadi maknanya apa? Messaging tu penting untuk kita nak sampaikan. Jadi inilah yang saya sebut kata ya betul Al-Quran Allah Ta'ala tu memanglah sampai akhir zaman. Tapi macam mana? Kan saya uruf. Saya punya master saya dalam bidang uruf. Jadi perubahan masa waktu saya sangat terkesan bahawa pendekatan semasa perubahan masyarakat sebagainya itu adalah bidang yang saya sangat. Lepas tu saya sangat menghormati ulama-ulama yang pandai memanfaatkan ruang dan keadaan supaya ini zaman ini macam ni. Zaman ini macam ni. Saya ambil gambar usrah badar. Tembaklah dalam grup lain lah, grup lain. Adalah orang yang dia nak bising. Apa usrah apa ni, duduk silam, berapa puluh tahun dia duduk silam itu. Kita tak jumpa lah. Jadi, itu pandangan dia kan. Kita berfikir, tak kata ataupun dia ada pandangan lain. Jadi kita nak terjadi perubahan zaman dan ini adalah perkara yang saya rasa sangat penting. Kami dengar tu. Cuma lagi kalau bersama lagi dia nampak dia bersama dengan tu berbeza dengan pandangan. Apa belum tadi? Orang ini belum jadi kenapa? Pandangan bersama lagi dengan bersama itu nampak berdekatan. Bagi belajar untuk menulis. Cerita kat saya macam mana cikgu belajar untuk menulis. Baik. Kena kelima. Tak, ini penting. Kata tak boleh nak expect. Melalui peniruan Teruskan. daripada apa yang ditunjuk oleh guru. Terima kasih. Okey. Oh, nampak. Dia ada. Okey. Nampak tak? Ini adalah guru yang pengetua yang telah menang banyak. Dia cakap untuk belajar. Ya, untuk belajar. Menulis ialah dengan meniru orang lain. Memang ini adalah satu daripada teknik yang bayi lakukan. Bayi yang kecil, bila dia nak belajar, dia akan tiru kakak dia, adik dia, abang dia. Tetapi kalau nasib kita tak baik dan ada anak satu dia, dia tak nak tiru. Dia tak tahu siapa nak tiru. Tiru bapak dia ni besar sangat. So that's why tahu-tahu dia setahun baru dia ambil masa untuk belajar, dia jalan. So sekarang ni, dalam Bloom, bila cikgu tadi cakap, ni besar yang cakap kata dia akan tiru, itu tahap berapa?
Itu adalah tahap 6. Itu adalah tahap 6. Maknanya dia berinovasi dulu, dia cuba dulu, dia tulis dulu. Adakah orang belajar? Saya ingat dulu macam mana nak menulis. Macam mana dia nak ingat macam nak menulis, dia tak erti nak menulis. Faham tak? Remembrance sebagai number 1 belum tahap 1. Macam mana dia nak ingat kalau dia tak erti? Macam mana nombor 2 dia nak understand? Macam mana dia nak understand kalau dia pun tak tahu apa benda kan? Minta maaf lah, saya akan sampaikan. Nombor 3, tak ada dalam dunia ni orang belajar dengan orang belajar ialah dengan sama ada kalau you nak masak, saya selalu cerita yang masak. You nak masak, you masak kari. You start dengan macam mana saya ingat untuk masak kari. You tak pernah masak ni. Cuba dulu. Bubur itu dah sedap. Barulah you belajar. Barulah cari resepi. Kata lagi tak cari resepi. Itu baru remembrance. That's why saya kata belum salah. So sekarang saya minta Puan Samia, Dr. Samia kalau boleh baca buku saya. Ada iklan buat lama saya. Ada buku saya dah siap dah, insyaAllah, dan saya harap semua orang akan baca. Terutama dalam pendidikan. Sekarang ni saya dah bagi satu tool untuk kita mengatakan belum itu salah. Ya. Di mana saya dapat maklumat mengenai kata dia salah itu? Al-Quran. Satu buku mukjizat Allah. Dalam buku saya itu saya tunjukkan kat mana ayat-ayat Quran yang mengatakan belum itu salah. Mengatakan belum itu salah. Tapi minta maaf Ustaz, no? Pasal apa Ustaz-Ustaz kita tak pernah tegur? Saya pun baca Quran. Pasal you all tak baca dulu. Tak apalah, saya serah. Wabillahi taufiq. Terima kasih Profesor Kamal Azizi. Dia dalam Quran ada sebut Allah SWT. Quran. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam itu al-asma. Al-asma itu al-tasawurat. Tasawurat maksudnya semua benda yang bersifat gambaran-gambaran. Tasawur ni gambaran. Benda tu ilmu ada berbentuk daripada aset gambaran kita digabung-gabungkan jadi istiqat. Dalam ilmu optik mengatakan tasawur itu adalah benda yang kita gambarkan. Saya satu gambaran, makan satu gambaran, nasi gambaran. Lalu ketiga di gambaran itu dia diletakkan elemen apa yang berkaitan dan pembentukan itu dalam bentuk sebentar. Dan sebenarnya itu adalah teorinya. Saya pun tak tahu lah buku Prof. Kamal menciptakan apa dan Samia boleh baca, dan semua kita boleh baca. Sikit pengalaman saya lah, saya buat kajian tentang syariah panjang saya buat. Akhirnya saya buat kesimpulan. Banyak al-musyahadah al-istilah, Ustaz Zola, al-musyahadah dan musyahadah al-istilah. Akhirnya, at the end, perbezaan terlepas istilahat saja. At the end, sebenarnya mazhab ini pun masuk yang sama. Dia kritis mazhab yang lain. Pada akhirnya, bila kita faham tasawur yang betul, azas dia tak betul. Sebenarnya tak ada beza sangat pun. Ada beza sangat pun. Cuma kadang-kadang ada beberapa particular issue saja yang diguna istilah yang lain, istilah yang lain, dia guna kefahaman sedikit berbeza. Akhirnya mereka menatijahkan dengan natijah berbeza, dan sebenarnya benda itu boleh dimurnikan antara fahaman-fahaman. Saya tak baca dia apa itu sebab pengalaman saya buat kajian tentang saya tajuk saya punya essay adalah asal bila sultan al-Ghazali ikhtilaf kesan kefahaman faqih dan ghani dalam perbezaan khilaf dalam fuqaha. Had riddah nama saja. Had riddah sebagai kajian kes, dan sekarang saya punya juga dalam keadaan zakat, tapi isunya adalah keadaan sultan. Yang saya buat kesimpulan kadang-kadang yang berbeza sangat ini adalah cara corak faham dan pada penggunaan istilah sahaja yang akhirnya mungkin tak ada beza tahaman pun. Sebab kita boleh balik ke tasawuran dalam mautin yang akan letak menggunakan jins ma'ali. Misalnya setiap benda dia ada asas dia yang bertinggi. Jins ma'ali itulah kalau kita tahu dia dari mana dia akan duduk di bawah kerangka yang sama, cuma dia pada pecahan yang mana kita boleh murnikan pada apa sahaja perbezaan dia. Tak ada isu yang penting. Kita kembali kepada tauhid kepada Allah dan kembali kepada apa yang Nabi SAW sebut secara tauhid. Ada perkara-perkara zaniat. Zaniat ni benda yang menerima kepelbagaian corak fikir manusia.
itu akan adanya lapang dada dan menerima kebiasaan. Itu kesimpulan yang saya buat Pak Sultan buat tuan. Saya lepas dengan isu khilaf ni, saya lepas. Masa kajian saya di peringkat masters dan PhD semua menjurus pada nak memurnikan segala khilaf. Itulah yang kita dapat. Okey, silakan akhir Dr. Ahmad. Terima kasih. Saya kesimpulan cuba nak lihat kepada bagaimana ilmu yang sebagai sponsor dapat menjadikan dia sebagai sumber kepada kita. Jadi dalam peringkat ini pertama sekali ialah know what, tahu apa. Bila orang tanya itu apa, lampu. Yang kedua ialah know why. Kenapa lampu? Untuk lampu itu apa? Cerah. Untuk cerah. Kemudian yang ketiga, know how. Bagaimana lampu itu boleh cerah? Bagaimana boleh cerah? Kalau orang Negeri Sembilan dia kata kotek topi nyalok ke kau. Berarti dia banyak orang Sembilan. Tapi mahal dia tak cik. Dia kata kotek topi nyalok dia tengah lah. Lagi kita tanya, why? Macam mana lampu ni boleh nyala? Kan? Maka di situ fungsi ilmu telah berlaku lebih lagi. Yakni dia cuba memahami bagaimana lampu itu nak menyala. Macam Prof itu tadi lah, dia kena tahu lah. Tahu negatif, positif, cathode, anode dan sebagainya lah. Dia kena tahu dia punya. Kemudian yang seterusnya, lepas why, sepaham, who. No who. Ada know how, know who. Know who ini ialah mengetahui siapa mereka. Lampu itu bagaimana dibuat. Bagaimana dibuat. Bagaimana dia menjalankan ataupun dia mencipta lampu itu. Dan paling yang tinggi ialah KY. Apa maksud KY? Ialah dia mempertahankan ilmu itu. Kita kadang-kadang terbalik. Why care? Mantap ke dia? Kita kata dia ni tak betul. Biar pergi dia. Dia saya kata tadi lah soal azan ni kan. Ada soal syahadah, syahadah. Asyhadu. Kita dengar kata asyhadu. Hari kita lantak biar dia. Apa tu dia sebenarnya? Saya kasih itu. Tanya Pak Imam ada, kadang saya naik ini imam lah saya imam tu saya pun bagi tahu bahawa kita tengok betul. Tidak kita terbawa dengan benda tersebut. Jadi begitu juga lah bila kita kena mempertahankan ilmu, KY ialah kita memastikan bahawa ilmu yang kita ada itu kita pertahankan dan seterusnya dapat kita sampaikan ilmu yang betul itu. Ilmu yang betul mestilah berdasarkan kepada sumber data yang betul. Ini dipanggil kepada hierarki ilmu. Dia mesti bermula dengan data. Data yang betul akan menghasilkan maklumat yang betul. Macamlah kita kata hari ini suhu 32 darjah Celsius. Dan orang yang tak faham, dia kena faham antara Celsius dengan Fahrenheit. Kalau dia tak faham Fahrenheit dengan Celsius, kita kata M dengan C itu air. Yang mana sejuk, yang mana panas. Kalau dia tak faham tu, jadi dia mula dengan data. Kemudian maklumat yang dia dapat itu mestilah berasaskan data yang betul.
Kemudian dari situlah dia dikatakan dia akan transform dari pengetahuan. Pengetahuan yang baik akan menjenakan kepada hikmah. Hikmah taman tasyah tu. Maksudnya dia pengetahuan, daripada pengetahuan itu dia akan menjena kepada hikmah. Hikmah ni di sebalik pengetahuan. Dia bukan kadang-kadang mungkin common sense, kadang benda yang ni tapi selalu orang buat contoh ialah seorang pembaik dalam yang saya belajar dulu ialah pembaik kereta api rosak tengah jalan, dia panggil pemain semua hantam pemain, tapi seorang engineer tu dia tahu di mana dia nak ketuk switch dia. Bila dia ketuk kereta api jalan. Lepas tu bila orang yang bawa kereta api tanya berapa nak charge, dia kata saya tak charge pasal ketuk, saya tulis tak pasal tahu di mana nak ketuk dulu. Di mana nak ketuk tu supaya jalan. Jadi ini hikmah bagi orang yang menguasai ilmu, dia akan dapat hikmah. Jadi saya kesimpulan yang seterusnya ialah kita melihat sekali. Saya dulu waktu kita dalam pemulahan kita ada juga assimilasi ilmu. Zaman Wadahid tu, Wadahid kita Peras, kita ada program assimilasi ilmu. Tapi sekarang ni dah tak ada. Itulah kita lihat sekarang ni saya bila saya buat master dalam psikologi, saya cuba nak melihat bahawa ilmu psikologi hantar di UAE pun sebenarnya tidak produce satu orang kata psikologi yang betul-betul berdasarkan kepada kajian Al-Quran. Tak ada. Dia masih pakai teori-teori lama yang padahal saya kata kalau kita baca surah Luqman, bukan surah Luqman, kita baca kisah Nabi Yusuf dengan saudaranya, dengan saudaranya itu, dengan saudara-saudaranya itu yang ni itu dah menunjukkan bahawa krisis personality di kalangan adik-beradik. Awal itu juga kita lihat orang Cina boleh hasilkan satu buku dipanggil Sun Tzu The Arts of War. Ini memang famous dalam dunia pengusaha. Memang famous. Saya kata kenapa usah-usah kita tak boleh buat satu kitab berdasarkan hijrah strategi pengusaha. Tak ada. Ini saya 2-3 hari lepas kebetulan ada satu pasal lah, tapi dia tak kira. Dia menceritakan bahawa bagaimana Rasulullah sebelum hijrah, Rasulullah pergi rumah Sayyidina Abu Bakar, sembang dengan Abu Bakar dan memastikan beritahu Abu Bakar ada orang dalam rumah ini sebelum kita bicara. Abu kata tak ada. Jadi ini strategi maksudnya strategi yang dalam konteks pengusaha hanya 2 orang yang tahu, Abu Bakar dan Rasulullah nak sampai itu supaya tak ada orang dah tahu tentang apa itu. Apa itu jugalah tentang koleksi. Kalau kita baca Sun Tzu di awal Cina yang ditranslate daripada ialah peristiwa yang dikatakan dalam konteks zaman Cina dulu, bagaimana sebab bagi dia peperangan ni mati. Siapa tak bunuh dia bunuh orang. Kalau anda tak bunuh dia bunuh anda. Kan kita pun memang tak bunuh lagi baca juga. Dia kata apa ni di peperangan itu apa Ustaz tu? Peperangan itu apa? Peperangan itu apa? Sebagai satu tipu daya.
Begitulah saya bila cuba tadabbur sikit tentang kisah Zulkarnain. Yas'alu an Zulkarnain. Kalau kita tengok daripada 83 sampai 90 99 tentang Zulkarnain Zulkarnain daripada timur ke barat, kemudian ke tengah. Tapi bukan itu, bukan timur barat tengah itu, tapi bagaimana Zulkarnain melayani satu kaum yang kaum itu tak reti bahasa, tapi dia melayani dan dia kaum itu offer dia tak reti bahasa tapi offer Zulkarnain kan. Zulkarnain, ambuah ni kami bayar ke am, bayar tenaga, ada apa saja yang hendak. Tapi Zulkarnain langsung kali dia kata ini bukan harga bagi ilmu aku. Ilmu aku ialah semua daripada Allah, dan Allah yang memberikan ilmu ini. Ilmu ini adalah ilmu yang terbaik daripada Allah. Jadi ini yang kita kekurangan kami ialah kita cuba melihatkan peristiwa-peristiwa dalam untuk kita ketetapkan sebagai satu sumber ilmu kepada dunia, bahawa kita ada sumber-sumber yang asli, sumber yang asli yang boleh kita manfaatkan, berbanding dengan kadang-kadang dalam bidang psikologi yang saya cuba belajar dalam sebagian master tu. Kadang-kadang benda ni sirah ada pun tak. Kadang-kadang kita orang kata elektrolas dan apa ni, kita lawan ring dulu dalam betul tak betul, tapi dia ambil juga sebagai ni, tapi dalam kuat yang tepat, yang ada sumbernya. Ini kita tak masih tidak dibekalkan kepada manusia. Ini saya rasa itu sikit kesimpulan saya, mudah-mudahan kita dapat memanfaatkan ilmu yang kita ada. Sekian, Assalamualaikum. Terima kasih ramai yang beri respon cukup dari kesimpulan. Sebenarnya dramatik sebut saya terasa sangat kadang-kadang kita ni. Saya kadang-kadang di kalangan kita, kita tak saya sembang lah, kadang-kadang kalangan kita lah yang rakyat Islam, bila sebut nama penulis Mufti dia bangga sangat. Dia punya reference dia ada Mak Saleh sana masa, sehingga kita buat kajian dan saya tetap sampai sekarang apa saja kajian saya akan balik pada Quran dan hadis. Saya kadang gaduh lah, tapi agak berbeza sikit dengan saya punya supervisor. Dia kata kena letak teori-teori. Saya kata saya dahulukan teori Quran, letakkan teori sebab di situ ada. Termasuk macam cerita psikologi. Orang ada baca 7 Habits, Stephen Covey. Senang kalau kita baca Stephen Covey 7 Habits tu, Nabi dah buat sebiji lebih baik daripada tu. Nabi hurai lagi cantik. Tapi ialah kadang-kadang kita manusia ni bila kita syok sangat bila ada orang olah ada buat nama Mak Saleh sikit. Sedangkan benda tu baca hadis pun dah settle. Benda kita dah clear. Kalau baca ialah cuma mungkin ada kelemahan sikit dari segi penghuraian bahasa itu mungkin kita kena meningkatkan. Huraian bahasa supaya nampak lebih menarik. Itu kena ada kekuatan sikit di kalangan kita. Tapi kenalah kita sebagai orang faham ni kena jadikan sumber rujukan dalam bentuk Islami itu sebagai keutamaan. Kalau saya bincang dengan supervisor, kadang-kadang saya nak kata-kata Tabari letak di depan. Saya nak kata-kata Al-Quran tu dulu, kemudian huraian Tabari yang barulah kita akan masuk mana-mana sekolah yang lain. Kadang-kadang terpaksa bertengkar, tapi kadang-kadang nak dapatkan recommendation lah, payah lah. Kadang-kadang kita ni terlalu dulu dah sistem yang orang dah buat. Kita pun seronok sangat, kita pun saya nak capai situ itu. Tak apalah, saya pun kata kat Reza untuk kita hantar ke orang macam ni, tapi untuk kita baca dan kita buat satu asing sikit lah, lain sikit. Sebab kita kena bangga benda tu dah wujud dalam peradaban kita. Itu ras kita, Al-Quran tadi Prof. Kamal Aziz sebut, sebenarnya kalau tuan-tuan baca setiap perkataan detailkan macam-macam Allah sebut. Hadis Nabi lagi macam-macam, detail, menarik, luar biasa. Cuma sebenarnya mungkinlah kita boleh meningkatkan dari secara hurai, cara buat mempersembahkan mungkin itu kelemahan kita tetapi kita kena menguasai sudut macam mana benda itu dipersembahkan supaya perkara yang disebut ilmu tadi
yang ramai semua akan dapat benar-benar di ayat 30 semua. Okey, itu kita punya forum pada malam ni. Kesimpulan yang kita buat adalah asas Quran kita, asas agama kita, Al-Quran hadis itu kita kena betul faham dan kita betul laksanakan. Nak laksana kena betul faham, perlu faham fungsi dia. Bukan sekadar untuk kita letak dijadikan satu upacara rasmi saja. Baca waktu nak bulan majlis kan, bulan Ramadan bulan khatam, dia bukan sekadar itu, tapi ada matlamat yang besar daripada Al-Quran tersebut. Yang kedua, kita cuba menguasai medium-medium yang ada, cara dan kaedah dan pendekatan, dan yang seterusnya adalah ilmu itu adalah segala sebagai satu suatu mekanisme, satu asas untuk kita menjadi satu masyarakat atau menjadi satu kumpulan yang berjaya, insya-Allah. Tadi kita sebut tak ilmu dikuasai oleh manusia. Ke depan ni orang dah tak bicara manusia berilmu. Ilmu manusia dah pindah ke robot sekarang. Robot makin cerdik. Robot makin dah cerdik. Orang dah makin malas. Saya ingat, kita punya ni lah roh. Kita sebut. Dia kata, Nabi yang ada kat kita pun dia smart. Tuan dia down. Semua pun tu smart. Bijak. Tapi Tuan pada pun down. Sampai nombor telefon bini pun dia tak ingat. Punya dia tahu ingat lah, nombor telefon isteri pun ingat, semua serah dekat handphone terbiang. Kami yang asal-isah ni lagi lah. Nak cari ayat Quran pun lagi tengok. Ayat Quran pun tak ada ramai lah. Kadang-kadang boleh cari. Dia ada application dia. Mana betul adalah benda-benda yang kita pertimbangkan, memang kita nampak benda tu nampak hebat, tapi hakikatnya benda-benda bersifat alami, kita kena kuasai. Kita kena kembalikan, sebab one day baca hadis akhir zaman Nabi sebut tentang, ya ada orang kata itu sebagai satu kiasan, ada satu sebagai satu kata apa ni istilahnya, sebagai satu kiasan lah, atau istilah yang lain juga kan. Dia bukan bersifat real, itu kaitan dengan Nabi kata akhir zaman orang perang kembali pakai pedang dan sebagainya. Dia boleh jadi bukan real dan boleh jadi real. Boleh jadi real maksudnya bila Allah Ta'ala dengan kuasanya dia mengangkat semua apa yang ada pada kita manusia ni kembali kepada yang asal. Hari ni orang dah mula sembang dah macam mana dunia dah mula sekat ni, satu terawan sebut tentang kawalan ekonomi dan sebagainya. Dia benda ni tak mustahil one day kalau Allah Ta'ala nak takdirkan. Mudah je. Iza arada syai'an ayyahu lahu kun fayakun. Semua teknologi kembali kepada asal balik mana tak ada dah canggih-canggih. Hadis Nabi ada sebut tentang kembali berperang di akhir zaman digunakan benda. Allah hadis tu ada ulama kata dia sebagai satu kiasan gambaran saja. Ada yang mengatakan dia adalah realiti yang akan berlaku, ada bagaimana kita berteman dan kita tunggu pada masa yang akan terjadi. Kita rakyatkan menyaksikan. Allah, saya sekali lagi maaf segala silap. Kita berforum pada malam ini. Saya mewakili panel semua segala yang baik dan Allah SWT yang kami bagi pandangan bukan terbaik, anda boleh berbeza kerana pandangan anda juga sangat juga menarik untuk dikongsi bersama. InsyaAllah kita boleh teruskan perbincangan yang masih masa. Terima kasih. Jumpa lagi pada kita punya suara datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Tuan Nasional Majlis.